Salam sejahtera. Pertengahan hari ini adalah proses pengundian biasa dan serta pengiriman undi dalam pilihan raya Malaysia. Pilihan raya bukan sekadar rutin tetapi ia adalah satu proses pentingnya dalam demokrasi berparlimen Malaysia. Proses ini melibatkan proses pengundian biasa di pos dan pengiriman undi yang merupakan elemen-elemen utama yang diatur dengan teliti dalam peraturan-peraturan pilihan raya. Pilihan raya adalah landasan kepada setiap negara demokratik termasuklah Malaysia. Dalam setiap pilihan raya terdapat langkah-langkah yang perlu diikuti dengan teliti untuk memastikan proses ini berjalan dengan adil dan telus. Hari ini saya akan bentangkan tentang objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengkaji sistem pilihan raya. Kajian ini mengkaji sistem pilihan raya yang dijalankan di Malaysia. Selain itu, mencadangkan pembaharuan untuk melancarkan proses pilihan raya. Kajian ini mencadangkan pembaruan dan penambahbaikan yang sesuai dilakukan untuk memantapkan proses pilihan raya. Idea tersebut merangkumi penggunaan dakwah kekal dalam proses pengundian, penggunaan telefon dalam saluran dan juga kesuntukan masa. Akhirul kalam, meneliti peraturan pilihan raya yang memberi ketidakselesaan kepada pengundi. Peraturan pilihan raya seperti tidak dibenarkan menggunakan gadget semasa penanda undi. Hal ini menyebabkan ketidakselesaan dan perasaan tidak puas hati terhadap peraturan tersebut. Saya akan membentangkan surutan literature. Pilihan raya di Malaysia memberikan hak kepada rakyat dalam memilih wakil rakyat untuk membentuk kerajaan. Ismail dan Nur 2020 menggariskan cabaran dan potensi menjadi pemerhati pilihan raya dalam kalangan ahli akademik. Pendapat daripada tokoh-tokoh dari SPR dan perbandingan teks undang-undang memberikan pemahaman lanjut tentang peraturan dan penambahbaikan yang diperlukan. Seterusnya, kita akan membincangkan terhadap metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu kaedah dan teknik untuk mengumpulkan semua data supaya boleh mendapatkan bukti yang boleh sesuai dengan kajian kita. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi kajian bersama-sama dengan Kak Jun. Dalam kajian ini, penyelidik telah menggunakan kaedah kualitatif untuk menjalankan kajian ini. Dalam kajian ini dilaksanakan oleh pengkaji, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif, menggunakan instrumen pemerhatian dan kepustakaan. Pengkaji juga telah membuat rujukan menerusi pembacaan bahan buku di perpustakaan dan rujukan di internet. Dan akan membentangkan tentang persoalan kajian. Persoalan kajian ini merangkumi perbahasan kelompokan yang terdapat dan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam peraturan dan proses pilihan raya seperti proses pengundian, mengira undi, undi pos dan semak imbang dalam saluran pengundian. Persoalan kajian melihat pada besarnya peranan yang dimainkan pihak berkepentingan seperti petugas, ejen calon dalam menambahbaik proses pilihan raya di Malaysia. Berikutnya dilanjutkan dengan isi perbincangan. Terlebih dahulu, ringkasan proses pengundian dirangkumkan di dalam poster. Isu perbincangan yang saya ingin bincangkan ialah keperluan penggunaan dakwah kekal dalam proses pengundian. Dakwah kekal mengelakkan pengundian berulang, menamatkan kemuskilan pengundi hantu dan spekulasi jelek berkaitan pengundian pilihan raya. Walau bagaimanapun, proses ini hendaklah dilaksanakan dengan betul dan teratur seperti dakwah kekal perlu kekal untuk sekian masa lamanya dan lebih penting, tidak mudah hilang selepas dicuci. Selanjutnya, penggunaan telefon bimbit dalam saluran pengundian dibincangkan untuk penambahbaikan. Perkara ini tidak diceritakan dengan jelas dalam Undang-Undang Pilihan Raya maupun Peraturan SPR. Melangkau ke hadapan, isu ini hendaklah diharmonikan sesuai peredaran zaman dan mengelakkan persanggahan antara infografi dan Undang-Undang SPR itu sendiri. Seterusnya, untuk proses pengundian pos dan masalah masa yang tidak cukup untuk penerimaan kertas undi kembali. Sebelum bermula, saya akan klasifikasikan dahulu pengundi pos dalam negara dan juga pengundi pos di luar negara. Untuk pengundi pos dalam negara, kita ada tentera, polis, petugas media, petugas pilihan raya dan juga anggota ataupun pegawai agensi kerajaan. Untuk pengundi pos luar negara pula, kita ada warga negara Malaysia di luar negara, pelajar di luar negara dan pasangan mereka, serta penjawat awam di luar negara dan juga pasangan mereka. Kita akan membincangkan adakah tempoh 2 minggu cukup dari hari penamaan calon hingga penerimaan kertas undi di pusat pengumpulan. Pada pendapat kita, tempoh 2 minggu adalah kurang mencukupi terutama pada masa raya ke-15 kerana berlakunya kelewatan penghantaran kertas undi. Hari ini akan menyukarkan pengiriman undi di Malaysia dan isu ini juga dibawa kepada persidangan parlimen di mana YB Bakri bertanya bagaimana kerajaan menangani isu ini dan pihak kerajaan juga menjelaskan bahawa sistem postal network yang biasa digunakan akan
ditukar kepada kaedah Korea International Network yang lebih efisiensi dan cepat dan memastikan bahawa mengembalikan kertas undi dalam tempoh yang ditetapkan. Salam sejahtera. Sistem sema dan imbang dalam proses pengundian dan penyerahan undi. Proses pilihan raya yang telus, bersih dan adil memerlukan elemen yang mengimbangi pihak pelaksana dan calon yang bertanding dan diterjemahkan dalam bentuk peranan-peranan spesifik yang akan dibincangkan. Peranan ejen tempat mengundi ialah memerhati bagi pihak calon perjalanan pilihan raya khususnya proses pengundian di dalam saluran pengundian secara adil dan mengikut undang-undang ditetapkan. Manakala peranan ejen mengira undi pula membuat bantahan seperti tidak bersetuju mengenai penerimaan kertas undi untuk seseorang calon kepada status undi ragu untuk ditentukan oleh KTM kemudiannya. Dan saya akan membentangkan tentang peranan ketua tempat mengundi untuk membuat penilaian. Ketua tempat mengundi membuat penilaian dan semasa pilihan raya dengan meminta pengiraan semula sekiranya beliau tidak puas hati tentang kesahihan dan ketepatan keputusan pengundian itu. Ini kerana ketua tempat pengundi adalah orang yang mengetuai dan menyelia pilihan raya di tempat mengundi tersebut dan juga petugas pilihan raya lain. Saya akan membentangkan kesimpulan bagi kajian kes ini. Kajian ini telah menunjukkan tugas-tugas SPR dalam menjalankan pilihan raya di negara ini. Hasil kajian ini memberi kesedaran bahawa SPR menggunakan undang-undang serta menggariskan elemen-elemen yang wajib diikuti dalam menjalankan pilihan raya. Kajian ini membuktikan SPR merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab dalam pengurusan pilihan raya di Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.